kata mustahil ini mesti diganti dengan perkataan mungkin. Mustahil, apa lawan mustahil? Mungkin kan? Mustahil, mungkin. Mustahil, mungkin. Ustaz, saya ni umur dah 60 tahun, Ustaz. Rasa berat kepala, mak. Rasa mustahil lah nak hafal. Otak ni dah tumpul. Otak ni dah tumpul. Okey. Tidak sebenarnya. Zaman sekarang terlalu banyak bukti orang yang umurnya dah lanjut sebenarnya masih mampu untuk menghafaz Al-Quran. Bahkan ada satu berita yang saya baca dalam majalah Arab, umur 60-an ke 70-an, tapi saya umur dia sangat tua, mula menghafaz Al-Quran dan berjaya khatam 30 juzuk. Dan dia hafal di atas katil dia, tak larat dah nak bangun. Dan seingat saya berlaku juga baru-baru ini di Indonesia. Makcik tua dah. Dia kata, saya tanam azam untuk menghafaz Al-Quran ini sejak daripada muda. Tapi selepas saya berkahwin ada anak, terlalu sibuk uruskan anak, terlalu sibuk uruskan suami, kerja, saya tak sempat nak hafaz Al-Quran. Jadi bila dah tua ni, baru saya mula menghafaz Al-Quran. Tadi saya sebut orang Arab. Ni dah ada orang Melayu kita, Indonesia lah, maknanya orang Nusantara, Asia kita, yang tak bercakap bahasa Arab, bercakap bahasa Melayu, bahasa Indon. Mana benda itu adalah bukan mustahil, mungkin boleh berlaku. Nanti saya akan ulas bagaimana kehebatan otak kita. Sebenarnya umur berapa baru otak kita ni tidak berfungsi? InsyaAllah. Kata yang ketiga yang perlu kita buang adalah aku tak mampu. Jadi buang aku tak mampu, ganti kepada aku mampu. Aku boleh hafal. Tak kira aku tua ke, aku tak belajar tinggi, tapi aku mampu. Kena yakin, optimis. Sebab tu saya cerita awal. Kalau nak kira dia di orang Afrika tadi kan, orang Afrika ni sepatutnya dia tak mampu lagi daripada kita, sebab dia tak pandai baca, tak kenal huruf langsung. Okey. Kemudian kata yang keberapa dah? Keempat. Hafaz Al-Quran ini untuk kanak-kanak sahaja. Okey, untuk kanak-kanak. Sebab kenyataan senario berlaku, biasanya budak-budak kecil je hafaz Al-Quran ni, masuk tahfiz, hafaz Al-Quran. Jadi mereka beranggapan hafaz Al-Quran ni untuk anak-kanak sahaja. Yang ni pun kita nak buang jauh-jauh. Untuk orang tua pun boleh hafaz. Saya dah ada pelajar-pelajar saya umur 65 tahun hafaz. Ingat surah Al-Mulk. InsyaAllah, iznillah. Sebab tu umur ni bukan menjadi masalah. Bukannya masalah besar umur ni. Umur ni angka saja. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum majoritinya menghafaz ketika umur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas baru hafaz Al-Quran. Sebab mengikut kajian, otak manusia ni, mengikut kajian, otak manusia tidak akan berhenti daripada memproses maklumat dan menghafaz maklumat sehingga umur dia 80 tahun. Sehingga umurnya 80 tahun. Kita ada contoh. Tun Dr. Mahathir. 90 lebih dah dia. Tapi otak dia masih lagi bekerja. Tapi kalau kebanyakan orang, kalau 80 tu dah ada masalah sikit lah. Tapi kalau sejak muda dia duk, tapi para ulama kita, para cendekiawan, para ilmuwan kita yang sejak daripada muda sehingga ketua dihabiskan masanya untuk baca buku, baca kitab, proses maklumat dalam kepala untuk mengeluarkan hukum fiqh, hukum hakam.
mufti-mufti tu. Yang ni insya-Allah selagi dia tahap otak dia ni mampu tu bekerja lebih lama. Sebab dia dah biasa. Sejak daripada muda dia dah train otak dia supaya selalu bekerja. Sebab tu kita manusia ini, kita manusia ini, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan. Ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kita ini, penciptaan manusia ini sangat hebat. Sehingga semua malaikat diperintahkan oleh Allah untuk tunduk hormat kepada ciptaan manusia. Hebat otak kita ni, sangat hebat. Nanti saya akan ulas dalam topik khas setakat mana hebat otak kita ni. Setakat mana hebat otak kita ni. Sebab tu kalau kita tengok pelajar-pelajar yang belajar ilmu ini, dia tidak ada istilah cerdik dan bodoh. Tak ada. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan cerdik belaka. Bodoh ni ada beberapa persen sahajalah yang bodoh tu, yang tak pandai berfikir. Sebenarnya realitinya manusia ini terbahagi kepada dua, iaitu mereka yang cerdik ini, mereka yang menggunakan otak dia. Dia membuat otak dia ni bekerja. Sebab tu dia berjaya, cemerlang dalam akademik, cemerlang dalam CJ dia, ambil CJ, ambil ijazah PhD, master. Sebab dia guna otak. Dia membuatkan otak dia bekerja. Sebaliknya, mereka yang tidak tahu bersyukur dan dia tidak tahu kehebatan otak, sebenarnya dia tak sedar bahawa otak dia ni hebat. Bila mana sekolah tak tinggi sangat, jadi dia rasa dia bodoh, menyebabkan dia tak guna otak kita. Dia tak guna otak dia. Dia tak guna otak dia, menyebabkan kemampuan otak ini terbantuklah bila tak guna. Jadi terpecah dua. Mereka yang menggunakan otak, selalu membuat otak bekerja, mereka ini akan menjadi cerdas. Kita tak nanti nak cerdas, nak bijak bahawa kita nak hafaz Al-Quran, tetapi kita hafazlah Al-Quran supaya otak kita ni bijak. Boleh? Kemudian